Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azwan. Saya merupakan pelajar sarjana pentadbiran perniagaan daripada UTM. Bersama dengan saya hari ini Tuan Halmi bin Yusof. Beliau ialah pengerusi Pertubuhan Pembangunan dan Kajian Insan Malaysia, iaitu PENKAJI. Hari ini beliau akan berkongsi sedikit mengenai PENKAJI lah. Antaranya adalah fungsi dan objektif penubuhannya, aktiviti yang telah dijalankan, cabaran yang dihadapi, dan maybe pandangan beliau mengenai accountability. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan pertama pada Tuan Halmi. Tuan Halmi, boleh Tuan kongsikan secara ringkas berkaitan PENKAJI dan apakah objektif dan fungsi penubuhannya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Azwan. Encik Azwan tadi sebut nama PENKAJI. PENKAJI ini adalah sebuah NGO. Kalau namanya singkatan kepada Pertubuhan Pembangunan Insan dan Kajian Malaysia. PENKAJI ini adalah sebuah organisasi pembangunan insan dan pendidikan, bukan kerajaan ataupun NGO. Dah diluluskan 10 tahun dulu. Saya pun lupa. Rupanya dah 10 tahun rupanya pertubuhan ni. Lama dah. Jadi diluluskan pada 19 September 2011. Sekarang ni 20 tahun lah. Betul. Yang maknanya bulan depan kami akan meraihkan majlis lah. Kami diluluskan oleh pendaftar Pertubuhan Malaysia. Izinkan saya sebut nombor pendaftarannya, iaitu 4123-11. Ianya ditubuhkan untuk memfokus kepada pembangunan insan dan juga pendidikan atau research di dalam pelbagai bidang, macam bidang ekonomi, bidang sains politik, keagamaan tu ada, komunikasi, kemasyarakatan, kebudayaan dan juga kesewanan. Dan kami pun dah mula tahun lepas, ada 2 tahun lepas kita buat amal jariah. Sehingga kami hantar bantuan ke Kemboja dan sebagainya. Itulah Cik Azwan. Okay, terima kasih. Soalan yang kedua, tadi Tuan ada mention yang PENKAJI adalah organisasi yang berdaftar lah. And also basically di manakah pejabat pejabat PENKAJI yang pejabat kami di dataran Selayang di Batu Cave lah. Oh, Selayang. Okay. And then setakat ni berapa ramaikah pekerja ataupun staf ataupun bilangan sukarelawan yang PENKAJI ada atau berdaftar dengan PENKAJI? Okey, kami ada 2 jenis, satu staf ni, satu sukarela ataupun expert lah. Staf kami pun ada 2, satu yang permanent, satu yang sukarela. Yang permanentnya 4 orang dan yang sukarela ni ada lebih kurang 10 orang lah. Dan bila kita buat research ataupun pendidikan, kami akan panggil expert dari luar, expert ekonomi, expert perniagaan, expert politik dan sebagainya. Dalam daftar kami lebih kurang 100 orang yang jadi sukarela. Oh, maksudnya PENKAJI pun bekerjasama dengan expert yang lain badan luar, individu luar dan sebagainya. Okay, so balik pada situ, basically kalau Tuan boleh terangkan apakah aktiviti utama PENKAJI dan bagaimanakah PENKAJI mendapat dana dan siapakah penaja utama dalam organisasi PENKAJI ini lah. Okey, aktiviti-aktivitinya macam saya sebut tadi, kami selama 10 tahun ini dah menjalankan analisa dan pendidikan dengan memberi penekanan pada isu bumi putera, keagamaan, pembangunan negara dan masyarakat umum lah. Macam isu bumi putera ni kami telah buat cadangan. Kita kumpulkan expert-expert ni, ahli-ahli dalam bidang ni, kita buat cadangan
Contohnya isu-isu tanah reserve Melayu, isu-isu Kerubi Bumiputera, tambahan pula 2 tahun ni kita dah ada pandemik COVID ni. So banyak perniagaan Bumiputera jatuh, ada yang bankrupt dan sebagainya. Itulah, dan itu tentang perniagaan. Politik pun kami pun buat cadangan juga dengan kita buat berinteraksi dengan badan-badan NGO lain macam PBIM, PPIM, macam Pembela dan sebagainya. Dari segi dana, Tuan, bagaimana? Dana kami gunakan duit sendiri. Ada kawan-kawan bagi duit sikit, bagi bantuan sebagainya. Itu cara kami bergerak lah. So maksudnya daripada rakan-rakan yang orang ramai lah. Ya. So basically, okay, selain itu, okay, apakah kejayaan terbesar yang pernah dicapai oleh pekaji sejak penubuhannya lah? 2 tahun sekarang ni, yang baru ni kami tak buat apalah pasal pandemik COVID ni. Tapi 8 tahun sebelum ni banyak program yang kami buat. Antara contohnya program transformasi Bumiputera. Kami kumpulkan expert ni bagi cadangan. Kita bincang, buat cadangan, kita bagikan cadangan tu pada kementerian, kepada jabatan kerajaan. Antaranya program transformasi Bumiputera lah. Kemudian belanjawan tahunan negara pun kami pun bagi cadangan juga. Bagaimana nak menaikkan atau memantapkan bisnes Bumiputera ni. Itulah secara keseluruhannya. So basically saya ada soalan juga mengenai accountability. Sebab terdapat segelintir masyarakat di media sosial sekarang ni yang mempersoalkan accountability organisasi yang berteraskan NGO macam pekaji ni. Oleh itu, bolehkah Encik kongsi langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pekaji bagi menjamin ketulusan dan accountability? Senang je Cik Azwan. Kami ni bersikap terbuka. Maksudnya bila kita buat program, kita akan jemput orang ramai. Dan yang keduanya, kita siarkan dalam kita punya media sosial macam Facebook, kita pun ada Facebook dan sebagainya. Dan kita ada berinteraksi dengan orang ramai. Jadi mana isu accountability tak ada masalah dengan kami. Kena ada transparansi lah kan. Transparansi dah ada. Betul. So soalan yang seterusnya, pada pendapat Encik, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak kerajaan bagi menyokong usaha NGO seperti pekaji? Oh banyak ni. Cuma buat masa sekarang ni kerajaan tengah sibuk, jadi tak ada masa untuk melayan kami lah. Tapi 8 tahun yang terdahulu ni banyak inisiatif yang kerajaan buat. Dan kita bersama mereka macam membasmi kemiskinan, masalah ekonomi, masalah politik. Politik pun kami masuk juga. Itulah secara keseluruhannya. Dari segi dana, adakah pihak pekaji perlukan dana daripada kerajaan, for example, untuk kami tak minta, tapi kalau dia bagi, alhamdulillah lah. Okay. Alright. So sebagai penutup kita just sebagai penutup, bekas nasihat atau ucapan yang Encik ingin berikan kepada siapa dari segi, tidak kira dari segi pihak penaja ataupun kerajaan ataupun orang ramai di luar sana. Okey, kita timbullah masalah ataupun isu apa peranan NGO kepada pembangunan negara. Memang NGO ni paling penting. Ia sebagai third party atau pihak yang ketiga yang memberi peranan besar, dan kita pun boleh buat sumbangan walaupun kecil tapi mungkin jadi sumbangan besar terhadap pembangunan sosial negara, ekonomi negara, politik negara juga. Macam sekarang ni, ketika politik sekarang negara tengah bergolak, walaupun dah kita tubuh kerajaan baru oleh PM baru pun dah ada, tapi politik antara parti-parti masih bergolak lagi, masih belum reda lagi.
Jadi datanglah peranan NGO ni untuk memberi sokongan supaya jangan politik negara ni jadi tidak menstabilkan negara. Kita ada peranan masing-masing lah. Itu satu. Betul. Yang kedua tentang ekonomi, kita buat interaksi dengan usahawan-usahawan baru misalnya, atau usahawan yang lama. Banyak usahawan sekarang ni banyak yang dah tutup kedai, ada yang bankrupt, ada pun yang bunuh diri pasal masalah hutang sebagainya. Jadi ini peranan NGO juga untuk memberi sokongan pada mereka. Begitu juga sosial dan pendidikan lah, dan sebagainya. Okey, saya rasa kita punya sesi temu bual ni kita boleh adakan lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Okey tuan. Okey.